Hello, hi and welcome back to my channel. For those yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like dan subscribe. And I just nak remind you guys macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram. Link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll the intro. So untuk video kali ni, I nak share dekat korang dua kisah. Tapi salah satu daripada kisah ni, dia berkaitan dengan college matrikulasi, macam yang korang baca dekat title dekat bawah. So kisah yang pertama ni berkaitan dengan satu college matrikulasi. Tapi orang yang kongsikan kisah ni, dia tak nak bagi tahu dekat korang matrik tu dekat negeri mana. Okay, maybe ada sebab-sebab dia yang tertentu and I pun tak tahu sebab apa. Okay, so kejadian ni sangat-sangat baru berlaku guys. Sebabnya dia masih fresh tau. Kisah ni dia masih lagi baru. Sebabnya dia berlaku bulan lepas, which is bulan 10. Okay, macam yang korang tahu, bulan lepas memang ramai dah student start balik campus apa semua tau. So kiranya budak matrik ni diorang punya first intake untuk diorang masuk dekat college matrikulasi. Okay, so nak dijadikan cerita, kisah ni dikongsikan oleh Mira dan kejadian ni berlaku dekat dia dengan kawan-kawan dia yang lain. Okay, so kiranya kawan-kawan yang stay satu asrama dengan dia. So Mira kata dekat asrama perempuan tu ada 3 blok tau. Blok M, G dengan blok H. Tapi Mira ni dia duduk dekat blok M. So dia akan kongsikan kisah ni apa yang berlaku dekat blok dia sendiri. Okay, so roommate dia ada 3 orang tau. Sebabnya dekat dalam satu bilik tu akan ada 4 orang. So roommate Mira ni nama dia Hana, Lin dengan Ila. Okay, so dia orang punya bilik ni berada dekat tingkat 1, tapi dia tak nak bagi tahu bilik yang mana satu. Okay, so dia rasa benda tu patut dia rahsiakan sebab maybe dia rasa macam korang mesti ada yang tahu budak-budak matrik mesti dapat tangkap matrik yang I akan ceritakan dekat korang ni dekat negeri mana. Tapi kalau korang tahu, korang boleh komen dekat bawah. Okay, so nak dijadikan cerita, Mira kata itu adalah pengalaman first dia masuk dekat asrama. Sebabnya before ni dia memang sekolah harian biasa je, dia memang tak ada pengalaman langsung stay dekat asrama dengan kawan-kawan. Okay, so ada satu hari ni Mira kata dia dengan Ila, diorang punya punya katil dah berdeka, duduk yang berhujung sekali tau. Kiranya diorang punya katil ni hujung sekali dekat dengan tingkap. So setiap malam diorang akan buka langsir luas-luas, diorang akan buka tingkap sebabnya bilik diorang tu agak panas tau. So nak tak nak diorang kena buka tingkap malam. Setiap kali malam diorang kena buka tingkap sebab diorang dapat sekali macam udara malam kan macam sejuk kan. So tak adalah diorang susah sangat nak tidur. Okay, so waktu hari tu dia ingat lagi guys, waktu hari tu hari Khamis malam Jumaat. Time tu dia memang ingat sangat hari Khamis sebabnya waktu tu dia kata jadual kelas dia padat sangat-sangat sampai ke petang. So disebabkan dia orang penat sangat hari tu, roommate dia yang 2 orang ni tidur awal, kecuali dia dengan si Ila ni tidur lambat. Sebabnya time tu dia kata Ila ni tengah on call dengan boyfriend dia. So Mira ni dia memang tak dapat tidur lah time tu sebab panas kan. So tiba-tiba dia guling sana guling sini apa semua, dia pun tertidur. Okay, so waktu tu tiba-tiba orang pukul 4 pagi dia terjaga sebabnya Mira ni terdengar ada satu jeritan halus daripada luar bilik dia. Kiranya dia dapat rasa yang jeritan tu sebenarnya datang daripada padang yang betul-betul berhadapan dengan tingkap bilik dia tau. Sebabnya blok kan ada 3 kan, blok 1 like macam 1, 2, 3. So M tu berada dekat tengah tau. So betul-betul berhadapan dengan tingkap Mira tu padang, kira macam padang mini. So diorang akan bentuk U, lepas tu dekat tengah-tengah tu akan ada padang mini. So Mira rasa jeritan yang dia dengar tu datang daripada padang mini yang betul-betul berhadapan dengan tingkap bilik dia time tu tau. Okay, so waktu tu dia dah rasa meremang sangat-sangat dah. And dia perasan 3 orang roommate dia ni dah tidur nyenyak time tu.
Waktu tu dia nak je tutup tingkap dengan tutup langsir tau. Tapi disebabkan time tu bila dia nak buat je benda tu, dia rasa macam badan dia ni terkaku, tak boleh nak bergerak. Time tu dia kata dia rasa juga like macam tak sedap hati tau. Tapi dia nak try lah untuk kejut Kak Lin, which is akak senior dekat dalam dom dia tu. Sebab akak tu cakap kalau ada apa-apa berlaku ke, ada apa nak minta tolong ke, just kejut dia. Tapi time tu Mira kata dia memang tak boleh nak bergerak, so dia tak dapat untuk kejut Kak Lin tu. And time tu juga dia pun terdetik lah untuk tengok handphone. Sebab time tu dia nak tengok jam pukul berapa kan. Waktu dia tengok handphone tu, dia terkejut lagi sekali. Sebabnya dia tengok ramai sangat pelajar yang satu blok dengan dia tak boleh tidur disebabkan benda yang sama macam yang Mira dengar. Jeritan halus yang sangat-sangat kuat. Time tu dia terbaca juga daripada ketua blok dom dia tu. Akak tu cakap kalau korang terjaga and terdengar bunyi apa-apa, make sure korang baca dulu ayat kursi sebelum korang tidur. So Mira ni sebabkan dia rasa takut sangat-sangat time tu, dia pun try lah untuk baca ayat kursi 2-3 kali. And finally guys, dia pun tertidur. Sampailah pukul 6 pagi, dia terjaga sebab dia nak mandi, nak solat subuh untuk siap-siap pergi kelas apa semua. Dan dia tengok juga roommate dia yang 3 orang tu dah bangun juga. So dia tak adalah rasa macam takut sangat kan. Waktu tu dia kata lepas dia bangun tu, dia nak je terus cerita tahu apa yang berlaku malam tu. Tapi dia rasa macam mulut dia ni terkunci, tak boleh nak luahkan apa yang dia nak cerita, apa yang jadi malam tu. Dan dekat otak dia juga, dia kata banyak sangat persoalan yang dia tertanya-tanya tau. Siapa yang jerit, siapa yang ganggu dia malam tu. Tapi dia tak terluah apa yang dia cuba nak sampaikan. Sampailah dah habis solat subuh apa semua, dah masuk dom untuk siap-siap pergi kelas. Waktu tu barulah si Mira ni buka cerita. Dia pun tanyalah dekat 3 orang roommate dia tu, malam tadi korang ada dengar apa-apa tak? Tapi diorang kata diorang tak dengar apa-apa sebab diorang penat sangat. So diorang pun tertidur awal sampai diorang tak sedar dah. Tapi guys, si Ila ni tiba-tiba dia tarik tangan si Mira ni tau. And dia cakap dia tak tahulah apa yang terjadi dekat dia malam tu berkait tak apa yang akan Mira ceritakan tau. And Ila cakap waktu dia tengah OTP dengan boyfriend dia tu, dia terdengar ada orang ketuk pintu dan ketukan tu sangat-sangat kuat. Disebabkan si Ila ni rasa takut sangat, dia pun terus tertidur. So waktu tu si Mira kata tak apalah, kita pergi je kelas, maybe ada orang yang akan buka cerita pasal benda-benda ni. Waktu tu tepat pukul 8 pagi je, si Mira dengan 3 orang roommate dia ni pergi kafe tau untuk makan apa semua. And then terus ada orang pergi kelas. Tapi Mira kata time tu dia tak nak pergi makan dulu sebabnya dia nak tunggu Kak Ki. Kak Ki ni sebenarnya dia ketua blok yang Mira duduk tu, blok M. So dia nak tanyalah Kak Ki apa yang jadi malam tadi apa semua kan. Waktu dia jumpa je Kak Ki tu, Kak Ki cerita dekat dia yang sebenarnya malam tadi ada budak yang kena histeria. And budak tu satu blok juga dengan Mira, which is blok M tu. Kak Ki cerita budak tu kekuatan dia agak luar biasa tau. Sebabnya ramai jugalah kerja dia untuk tangkap dia, untuk bawa dia pergi dekat surau. Tapi time tu diorang tak dapat nak tangkap dia. Dan hentakan kaki dia malam tu sangat-sangat kuat sampai satu blok tu boleh terjaga. Dan diorang semua ni rasa takut sangat-sangat sampai diorang duduk dekat katil masing-masing tau. Waktu tu juga Kak Ki cerita yang budak perempuan tu dia akan ketuk kuat-kuat setiap dom. Dan teruslah time tu si Mira ni ingat ceritanya Ila cerita malam tadi yang dia terdengar ada orang ketuk pintu yang sangat-sangat kuat. Dan si Mira ni yakin sangat-sangat benda tu ada kaitan dengan budak yang kena histeria malam tadi. Sejak daripada kejadian tu, selang je 2 ke 3 hari mesti akan ada orang yang terkena histeria tau. Kiranya dekat matrik tu kerap sangat jadi benda-benda macam ni. And ada satu hari tu, waktu tu Mira dengan Ila ni dia nak beli makanan dekat kios. Waktu diorang nak beli makanan tu, diorang nampak ada 3 orang budak perempuan. Seorang tu dia pakai tudung macam biasa dan seorang lagi dia pakai lagi 2 orang tu dia pakai kain telekung. And diorang bertiga ni menuju ke arah guard dekat depan. Waktu tu apa yang Mira dengar, Mira kata budak perempuan yang pakai tudung tu dia tak nak buka mata dia. And guard tu cubalah cakap dekat dia,
Cuba awak buka mata, kalau tak, lagi senang benda tu nak masuk dekat dalam badan awak. And tiba-tiba je guys, Mira tengok budak tu meracau macam terkena histeria. And teruslah diorang ni bawa budak tu pergi dekat surau untuk dirawatkan oleh salah seorang ustaz dekat kolej dia tu. So, kisah yang kedua ni berkaitan dengan sepasang suami isteri, dan orang yang kongsikan kisah ni nama dia Ahmad, which is anak buah diorang. So, apa yang Ahmad ceritakan, pakcik dia ni seorang yang panas baran, mudah melenting. Bila orang buat salah sikit je, mesti dia marah, dia maki sampai dia boleh tampar orang tu tau. So, ada satu hari, diorang berdua ni plan untuk bina satu rumah. So bila dah ada bahan apa semua, dah ada pekerja, dah ada kontraktor, so pembinaan tu pun dijalankan lah. Okay. So ada satu hari ni, waktu tu pakcik si Ahmad ni dia nak pergi dekat tapak pembinaan rumah dia, sebab dia nak tengok lah pekerja dekat situ buat rumah macam mana, progress macam mana kan. So waktu dia sampai tu, dia pun pergilah dekat seorang bangla ni yang tengah buat bahagian toilet. Waktu dia pergi je, dia tengok bangla tu tengah pasang jubin tau, dan jubin tu dia sengit sikit. So disebabkan dia panas baran dan dia rasa macam jubin tu tak kena dengan mata dia, dia terus dia maki bangla tu depan ramai orang. Dan korang nak tahu tak, dia boleh tampar bangla tu. Lepas tu dia cakap dekat bangla tu, kau buka balik jubin ni and make sure jubin ni sama, tak sengit. Lepas je beberapa bulan lepas tu, rumah pakcik dengan makcik dia pun siap. So diorang berdua pun stay lah dekat rumah tu. Bila start diorang stay dekat rumah tu guys, diorang rasa macam rumah tu ada something wrong tau. Sebabnya kalau pakcik dia tak sakit, mesti makcik dia sakit. Kalau makcik dia tak sakit, mesti pakcik dia sakit. So kiranya takkan ada dua-dua yang sakit serentak. So disebabkan diorang rasa pelik, diorang ni pun pergilah berjumpa dengan salah seorang ustaz untuk minta tolong. So ustaz tu bagi tahu sebenarnya ada orang tanam benda dekat rumah diorang tu tau. Tapi ustaz tu tak dapat nak detect benda tu tanam dekat mana. So ustaz ni pun ikutlah diorang balik rumah, dan bila sampai dekat rumah je, ustaz tu cakap benda tu ditanam dekat bahagian toilet. So pakcik dia ni teruslah bergegas pergi toilet untuk tengok apa yang ustaz tu cuba sampaikan. Bila dia cari-cari apa semua dekat toilet tu, dekat bahagian toilet tu memang tak ada apa-apa. Kiranya dia tak jumpa satu benda pun. Seminggu selepas tu, pakcik dia baru teringat yang pakcik dia kan pernah marah bangla yang buat dekat bahagian toilet tu. So dia pun call lah bangla tu, dia suruh bangla tu datang rumah. And bila bangla tu datang rumah, bangla tu datang dengan salah seorang kawan dia. So pakcik dia pun tanyalah dekat diorang berdua ni, waktu diorang buat dekat bahagian toilet tu, ada jumpa benda yang pelik-pelik tak? Time tu pakcik dia rasa pelik tau, sebabnya bangla yang dua orang tu memang tak jawab apa-apa. Time tu pakcik dia dah rasa macam ada something wrong kan diorang ni kan. And after tu barulah diorang buka mulut. Okay, salah seorang diorang ni lah, diorang buka mulut yang cakap sebenarnya diorang rasa macam dendam dengan pakcik Ahmad tu, sebab waktu tu kan pakcik dia marah dia sampai dia rasa macam malu sangat-sangat. So dia pun rasa macam dendam sangat-sangat dekat pakcik Ahmad tu, sampai dia tanam benda dekat jubin yang pakcik dia marah tentu. And dia cakap kalau nak buang benda tu boleh, tapi make sure kena pecahkan jubin tu dulu, baru boleh buang benda tu. Lepas ya kejadian tu, benda tu dah dapat dibuang apa semua, dan jubin tu pun dah elok dah. So uncle dia ni pun minta lah maaf dekat tukang tu, dan tukang tu pun minta lah maaf dekat dia. And start daripada tu, pakcik dengan makcik dia memang dah tak sakit dah. So diorang pun dapatlah jalani kehidupan macam orang normal. So sebenarnya apa yang dapat daripada cerita Ahmad ni, sebenarnya saya rasa lah, kalau orang tu buat salah sebesar mana pun, korang tak perlu untuk melulu-lulu marah orang tu tau. Korang like macam kena fikir jauh sikit. Better korang cool down dulu apa semua, and baru korang try untuk slow talk dengan orang tu. So bila korang terlalu like macam ikut sangat perasaan, takut benda tu efek dekat diri sendiri, dan benda tu akan berlarutan sampai ke depan. So tu je lah untuk video kali ni. For those yang belum tekan button like and subscribe, korang boleh tekan sekarang, dan jangan lupa juga tekan bell notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. Stay tuned on my next video. Bye.